Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu keputusan terkini ataupun tangkapan yang mengejutkan berlaku. Disahkan oleh Ketua Polis Negara sendiri, Tan Sri Razarudin Hussain. Sudah pasti saudara-saudara, kita mendengar banyak jerung di luar sana berkaitan dengan rasuah, pengubahan uang haram, dan saya rasa berkaitan dengan kes pemerasan juga saya boleh kategorikan sebagai jerung. Nah, bagi pandangan saya, mungkin pemerasan juga adalah satu kegiatan yang amat tidak baik, dan kita boleh juga kategorikan itu sebagai jerung. Nah, saudara-saudara, menurut keputusan terkini daripada Ketua Polis Negara, bagi saya ini pasti tangkapan yang mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia, tidak kira daripada kerajaan maupun pembangkang. Dalam satu artikel daripada BH Online, pemerasan RM 1.25 juta. 7 pegawai kanan anggota polis direman bawah SOSMA. 6 pegawai kanan dan anggota polis yang sebelum ini ditahan berhubung kes pemerasan RM 1.25 juta. Direman semula selama 28 hari. Mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah khas 2012, SOSMA bermula semalam. Mereka terdiri daripada masing-masing seorang asisten komisioner dan deputi superintendent, 3 inspektor, serta seorang sarjan yang semuanya telah tamat reman terdahulu minggu ini. KPN Tan Sri Razarudin Hussain berkata, kesemua pegawai dan anggota berusia 32 hingga 50 tahun itu kini direman mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 5 SOSMA 2012 hingga 5 Jun depan. Hasil risikan dan siasatan yang dijalankan mendapati kumpulan terbabit disyaki bertindak secara bersama untuk melakukan jenayah serius dengan tujuan mendapatkan faedah. Justeru penahanan ini bagi membantu siasatan lanjut yang dijalankan pihak polis sekiranya terdapat elemen lain, katanya kepada BH hari ini bertarikh 10 Mei. Seterusnya, Ketua Polis Negara berkata, seorang lagi pegawai kanan polis berpangkat inspektor juga ditahan selepas menyerah diri, menjadikan keseluruhan yang ditahan berkait kes itu mencecah 7 orang. Nah, saudara-saudara, ini pasti satu tangkapan mengejutkan. Muhyiddin Yassin, mengejutkan Mahathir, Anwar Ibrahim, dan banyak lagi kepimpinan politik di Malaysia. Dan perkara ini amat ditolak. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Sudah pasti di kalangan Anda yang mendengar ataupun melihat video ini pernah mendengar tentang penunggang agama yang menggunakan agama sebagai kekuatan bagi pendirian politik ataupun parti politik daripada pihak tersebut. Nah, saudara-saudara, saya tidak mau cakap siapa di kalangan pemimpin politik di Malaysia yang menunggang agama ini. Namun, ini satu kenyataan daripada pemangku Sultan Johor yang pasti mengejutkan seluruh kepimpinan politik Malaysia. Jangan guna agama sebagai alat politik. Pemangku Sultan Johor. Tunku Mahkota Ismail memberi amaran supaya ahli politik negeri ini tidak menggunakan agama sebagai alat politik mereka. Tunku Mahkota Ismail bertitah, setiap ahli Dewan Negeri juga perlu sentiasa menjaga imej masing-masing sebagai wakil rakyat yang dilantik, kerana mereka
mempunyai tanggung jawab memelihara kredibiliti institusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Saya tidak mahu ada seorang pun ahli politik di Johor yang sewenang-wenangnya menyebabkan sentimen perpecahan rakyat. Politik harus menjadi alat untuk menyatukan semua pihak, bukan memecah belahkan bangsa Johor. Jangan sesekali gunakan agama sebagai alat politik titah Baginda. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan pembukaan persidangan ketiga Dun Johor ke-15 di bangunan Sultan Ismail di sini hari ini, di mana artikel ini bertarik 9 Mei. Dalam pada itu, Tunku Mahkota Ismail turut memuji ahli Dun Johor yang kini semakin matang dan profesional dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua ahli Dun Johor kerana kini lebih matang dan lebih profesional dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, seterusnya tidak merencatkan ekonomi negeri ini walaupun mempunyai ideologi dan fahaman politik yang berbeza. Saya ingin mengingatkan setiap pemimpin Johor untuk sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap tindakan dan keputusan. Tanggung jawab anda untuk memastikan semua program dan projek yang dijalankan mempunyai impak positif kepada kesejahteraan bangsa Johor titah Baginda. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail turut mengingatkan supaya semua pihak tidak mengambil mudah isu sensitiviti agama demi menjaga keharmonian di negeri ini. Baginda bertitah, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung perkara yang mengganggu keharmonian dalam kalangan masyarakat dari berulang di masa hadapan. Ini adalah peringatan pertama dan saya harap yang terakhir. Jangan diulang perbuatan sama yang hanya akan meruntuhkan keharmonian bermasyarakat di Johor titah Baginda. Saudara-saudara, pada pandangan saya, titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail adalah satu amaran kepada semua pemimpin politik di Malaysia juga, di mana kita tidak boleh menggunakan agama sebagai alat politik, dan ini pasti mengejutkan ramai. Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.